Saya telah mengiringi Profesor Dato' Teo Kok Siong memberi keterangan kepada polis sebentar tadi. So proses mengambil keterangan 112 statement berlangsung sekitar 1 jam 15 minit dan saya berada bersama-sama dengan Prof pada setiap masa dan soalan-soalan yang ditanyakan tidak ada yang pada saya bersifat kontroversi ataupun memerangkap. Dia lebih kepada soalan-soalan bertanyakan apakah niat Prof untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkenaan dan juga termasuk sama ada kenyataan Prof itu ada bersandarkan kepada apa-apa kajian akademik dan sebagainya. Jadi sememangnya Prof boleh menjawab dengan mudahlah soalan-soalan berkenaan kerana sememangnya beliau adalah pakar rujuk negara berkaitan dengan hak ehwal peradaban bangsa, hak ehwal linguistik, perpaduan kaum. Beliau memang pakar rujuk dan menjadi rujukan kepada banyak agensi, kementerian dan sebagainya. Jadi beliau bercakap itu sememangnya bersandarkan kepada kajian-kajian akademik yang beliau sendiri telah lakukan dan termasuk beliau memetik beberapa buku kajian yang antara yang dikemukakan tadi adalah buku The Chinese Dilemma pun Li Yansheng, tulisan Li Yansheng juga adalah antara perkara yang konsisten dengan apa yang dikatakan oleh Prof Teo. Jadi dan Prof Teo juga menyatakan bahawa kenyataan beliau itu adalah juga bagi memberikan respon terhadap kenyataan yang di-Pertuan Agong yang pernah bertitah menyatakan bahawa walaupun negara kita dah merdeka melebihi 60 tahun, masih ada rakyat Malaysia yang gagal menguasai bahasa kebangsaan. Jadi kebimbangan yang di-Pertuan Agong itu berasas dan berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Prof Teo sendiri, sememangnya berlakulah apa yang dikatakan di dalam kenyataan yang dipetik oleh Merdeka Times berkenaan. Jadi apa yang dikatakan oleh Prof Teo berkenaan adalah satu fakta yang bersandarkan kepada realiti dan kajian akademik. Dia bukan bersandarkan kepada motif jahat untuk memecah belahkan kaum di dalam negara kita, kan? Jadi Prof disiasat di bawah seksyen tadi I.O menyatakan Prof hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan dan kertas siasatan dibuka di bawah seksyen 505C Kanun Keseksaan, iaitu kenyataan dengan niat untuk pecah keamanan dan juga dibaca bersama dengan seksyen 233 Akta SKMM. Tapi 233 tu sebab bukan media sosial Prof, jadi mungkin pihak lain lah yang disiasat untuk. So keseluruhannya begitulah, dan Prof adalah saksi terakhir yang memberi keterangan. Jadi I.O memaklumkan kertas siasatan boleh ditutup dan akan dirujuk kepada pejabat peguam negara, dan tak tahulah kalau akan apa arahan selanjutnya daripada Jabatan Peguam Negara. Kita tunggulah lepas ni. Laporan polis, berapa banyak laporan polis tuan terhadap Prof? Tidak dimaklumkan berapa laporan polis. Okay. Kan ada perkara yang terbukti sekarang kesan negatif kepada Prof sendiri menjadi atau mengembangkan dalam sekarang statement yang bergauman ataupun sebagainya. Tak, nampaknya Prof tak ada gentar, tak ada rasa galak dengan kenyataannya, dan beliau katakan bahawa isu-isu yang beliau bangkitkan ni beliau dah bangkitkan lama, melebihi 20 tahun. Memang itulah kenyataan yang beliau konsisten menyuarakan berkali-kali, kan. Jadi beliau tak galak lah, jadi beliau akan terus bersuara tanpa tapi ialah kena ambil kenyataan beliau itu sebagai memang kajian akademik, memang ada sandaran-sandaran faktanya. Jadi tak perlu nak melenting lah dengan kenyataan itu, kan. Sebab memang ini adalah satu perkara yang
yang jarang nak disebut oleh ramai orang kan. Dan ialah kalau disebut tanpa ada apa-apa, tanpa dilapikkan dengan apa-apa autoriti pun dia akan jadi hasutan. Jadi macam Prof dia bukan menghasut, tapi memang berdasarkan pada kajian yang betul-betul dia buat. Dia akan menjadi sebuah rujukan juga. Ya. So kadang-kadang perkara ni memang pahit pada sebahagian-sebahagian orang, tetapi itulah faktanya kan. Sebab kita nak memupuk perpaduan negara, so kita kena tahu apa masalahnya perpaduan negara tak dapat dicapai lagi kan. So itulah yang kita kena tahu kebenarannya.